Ramai ingat saya fokus ex-player yang dah orang cakap apa? Main lagi ke kata bersara. Padahal diorang tak tahu bersara Syukur Adan tu bersara daripada profesional. Padahal ini untuk liga sosial. Boleh ceritakan sikit macam mana perkembangan terkini Kelana United selepas mengharungi 2 perlawanan? Nampaknya 1 menang, 1 seri. Adakah berpuas hati dengan pencapaian tersebut? Okey, Assalamualaikum. Okey, sekarang ni Kelana United baru mengarungi 2 game. So kita 1 menang, 1 draw. Kita ada lagi balance dalam 5 game. So untuk saya, setiap game saya nak menang. So untuk last game lawan Najmi, kami kerugian 3 mata lah sebab kami kena last minute. So kami akan backup balik untuk the next game. InsyaAllah lah kami akan bagi lagi more effort lah untuk the next game. Sebab saya punya cara, kita akan pergi game by game. Macam mana coach melihat saingan daripada pasukan-pasukan yang bertanding ACL tahun ni? Adakah semakin tinggi tahap persaingannya? Okey, seriously lah, saya ada bertanyakan kepada orang lama yang menyertai ACL dan saya sendiri pun tengok. So saya rasa kali ni ACL yang paling the best kerana sebab semua pasukan hebat-hebat dan kuat-kuat. So kita tak boleh nak accept Kelana United ni the best ataupun pilihan untuk dalam ACL ni. Saya rasa bagi saya semua pasukan kali ni memang yang terbaik yang saya pernah tengok dan saya pernah bertanyakan kepada orang-orang lama yang pernah join ACL. Dia kata, Mon, kali ni grup memang paling kuat juga. A dan B semua balance. Kita memang ramai yang aware lah, memang Kelana membarisi pemain-pemain berpengalaman antaranya Razman Roslan, Asharuddin. Namun kejutan terbesar bila bekas kapten kebangsaan Syukur Adan pun turut bersama dan bekas penyerang Ahmad Fakir Syarani pun bersama. Boleh coach kongsikan apa yang membuatkan mereka yakin untuk bersama Kelana United? Okey. First kepada Ahmad Fakir dulu. So Ahmad Fakir sebelum dia menyertai BRM, dia ada break. Sebenarnya dia dah bersama dengan Kelana United. So dia bersama dengan saya, kami menjuarai Subang League untuk layak ke ACL last year. So selepas tu baru dia dapat offer dari BRM. So positif dekat situ, kami dalam keluarga management Kelana United dapat mengalihkan confident Ahmad Fakri yang setelah lama break akibat injury, then dia come back dengan Kelana United. So BRM nampak dia dekat Kelana United, so dia dah ready kat situ. So benda yang positif lah bagi saya. So lepas M3 habis, then saya panggil dia balik untuk join dengan Kelana United. Okey, untuk Abang Syukur pula, selama ni sebelum ni pun kita pernah interview siapa. So orang dah tahu Syukur Adan. Okey, untuk saya Syukur Adan, saya communicate dengan Abang Syukur, bang, jom join Kelana United. Yang pelik lah, yang saya luck, saya rasa bersyukur sangat lah dengan semua ex-player cuma sekali offer. Itu yang saya rasa bersyukur sangat. Terima kasihlah semua ex-player, sahabat-sahabat saya yang pernah bermain untuk negeri dan kebangsaan. Cuma saya paling terkejut Abang Syukur, sebab kita tahu dia one of legend sekarang, one of legend lah. Apa cup je dia tak ada, dan dia finish dengan career dia dengan best, dengan dapat Malaysia Cup. So saya offer Abang Syukur, bang, jom Kelana United. Bila? Okey, on. Jangan boleh on, semua on. Tapi tu saya kata macam wow, satu penghargaan. Ni yang bestnya cabaran untuk saya lah. Untuk conduct senior saya, kapten saya. Sekarang dia coach Kuala Lumpur. Saya pun coach. So level saya dengan dia pun langit dan bumi. So macam mana kita ni, saya ni dalam pihak management, kita nak kontrol dia orang ni semua. So satu pembelajaran yang baru. Lagi orang cakap apa, lagi kemasukan Abang Syukur ni, lagi orang cakap benda yang agak rumit kita nak menghadapi benda tu. Sebab dia ialah Abang Syukur Adan, siapa tak kenal Syukur Adan. Itulah untuk saya. Tapi kalau kita tengok selain daripada pemain pengalaman, Kelana United pun bawa pemain-pemain muda yang berbakat. Contoh pada game pertama tu nampak Ilya nampak stand out kan. Jadi apa resipi coach untuk blendkan nama besar dengan pemain-pemain muda ni? Sebab jurang antara diorang tu of course besar. Macam mana nak bagi player muda ni yakin dapat bermain dengan star ni? Okey, untuk permulaan, once bila ex-player masuk dalam team, of course lah, one session dalam 3, 4, 5 session diorang ni ada malu-malu lagi. So alhamdulillah so far saya boleh bagi rumusan bahawa masa ni kekeluargaan kami,
pertalian antara senior dengan junior dah alhamdulillah satu jalinan yang baik lah. So chemistry diorang tu bertambah. So saya respect dekat senior, diorang tak asingkan muda ni. Diorang guide. Kadang-kadang saya masuk dressing room, senior ni akan memborak, kau kena macam ni, macam ni, macam ni. Itu yang nampak positif daripada senior player dalam tim Kelantan United. Tu yang saya nampak harmoninya Kelantan United bertambah harmoni bila ada masuk-masuknya senior player. So clicking tu ada. Clicking tu. Tapi cuma takut nak bersuara tu ada lagi lah. Tapi masa ni lepas makan pun diorang join together. Sebab saya kadang lepas makan pergi join, sambil-sambil tu borak pasal bola, apa yang kurang, so diorang buat. Tapi itulah ada separuh peminat, separuh macam contoh netizen cakap kerana mengharapkan ex-player 100%. Tapi bagi saya, diorang tak tahu dalam tim kami ni balance. Separuh muda, the balance tu senior. Saya bukan totally 100% senior player. Senior player ni setiap department saja. Contoh, mungkin belakang Asrah atau Azmeh, tengah mungkin saya letak Razman, kadang-kadang kita tak tahu Syukur on off. Depan Ahmad Fakir. So setiap department tu kita akan gunakan untuk guide pemain-pemain muda. Kalau perasan, majoriti saya kebanyakan bawah 25 tahun. Yang ramai yang tak tahu. Ramai ingat saya fokus ex-player yang dah orang cakap apa? Main lagi ke kata bersara? Padahal diorang tak tahu bersara Syukur Adan tu bersara daripada profesional. Padahal ini untuk liga sosial. Yang saya pernah tengok komen lah. Faham. Tapi macam mana coach bila orang kata bila dah ada nama-nama besar ni, orang dah kata of course lah memang Kelantan United lah juara ACL ni, confirm lah, senang nak beat tim-tim lain lah, favourite lah. Jadi benda tu jadi pressure tak untuk coach sendiri? Honestly, memang pressure sebab saya bawa masuk semua bintang-bintang. Dan kalau saya tak bawa masuk bintang pun, pasukan yang berjumpa Kelantan United, dia akan pergi all out. Dia nak menang dengan Kelantan United. Draw pun dah kira macam dia menang. So itu antara tekanan, pressure yang kami hadapi. Tapi kami kena steady. Dan buat saya senang, simple. Kami kena buktikan kami yang terbaik. Itu je. Untuk menjadikan Kelantan ni sebenarnya memang pasukan yang kuat. Tapi kami kena buktikan lah. Selain buktikan tu, kami kena kerja keras, kena kerja kuat. So dalam training pun kena, work rate pun kena baik. So dalam padang, nak tak nak player saya kena perform untuk meyakinkan orang luar, yes, Kelantan ni antara yang terbaik dalam saingan Liga ACL. Orang kata Kelantan the best dalam ACL. Untuk tu memang satu penghargaan lah. Tetapi bagi saya semua memang pasukan terbaik. Memang semua hebat-hebat, semua player berkualiti. Bagi saya, yang saya nampak sekarang memang semua player muda-muda untuk ACL berkualiti. Okey, soalan terakhir untuk Kelantan United, sasaran untuk tim yang coach tetapkan? Champion. Wah. Lain takkan sebab dia macam ACL ni umpama Malaysia Cup. So cup tu tak lengkap lah dalam setiap pasukan. So untuk saya ataupun saya tim lain pun sama. Semua nak ACL. So kami nak tak nak, macam mana pun kami terpaksa kerja keras. Kami kena saling bantu-membantu, saling ingat-mengingat. Kami nak champion. Setiap game menang. Itu saja. Okey, coach. Kita nak dengarkan pendapat coach juga mengenai bola sepak tempatan coach. Okey. Seperti yang kita nampak, tahun ni macam tahun gemilang untuk bola sepak Malaysia. Layak ke Piala Asia, Johor layak ke peringkat kalah mati ACL. Sabtu ni KL akan beraksi di final AFC. Bawah 19 kita juara AFF. Jadi nampak kecemerlangan tu berpunca daripada apa coach? Kalau kau nampak boleh peningkatan mendadak pasukan bola sepak di negara kita. Saya jujur. Okey. Kita di setiap pasukan semua DNA masing-masing. Okey, di satu tahap pun kemasukan Kim Panggon pun saya tengok macam benda positif yang sepatutnya yang kita orang cakap apa? Kita nak yang benda tu. Sebab kita tahu sistem Korea ni lain. Betul. Kita tahu sistem Korea ni lain. So mungkin dia punya cara dia mungkin kita tak dapat depan mata lagi. Mungkin player saya tahu, tapi apa saya nampak positif, memang saya berbanggalah dengan pasukan Malaysia yang sekarang ada. Sebab kita dah orang cakap apa, banyak benda, game-game, banyak benda yang mengembirakan rakyat Malaysia. Baru-baru ni under berapa tadi? 19. Baru 19 juara. So satu orang cakap apa, satu pencapaian untuk negara kita lah yang memang cakap
yang dinantikan oleh kita penyokong Malaysia ni, yang menantikan menang champion. So dia dah buktikan. Tapi untuk mengekalkan tu ada agak sukar sikit lah. Untuk bagi saya satu perubahan, saya rasa perubahan terlalu drastik jugalah. Kita punya pencapaian ni memang, kita punya orang cakap graf kita memang tengah naik, tengah sedap. Sesamalah kita support pasukan kebangsaan, sesamalah kita support. Macam coach melihat tahun depan akan ada perubahan format daripada Liga Super. Pertambahan pasukan bermaksud akan ada pertambahan perlawanan. Sebagai coach melihat kebaikan bila liga tu ada lebih perlawanan dari sudut apa? Kebaikan dia. Kebaikannya untuk total kita, saya dimaklumkan, saya dengar last kita kekurangan sepatutnya 18 menjadi 16 tak silap saya. So kalau dalam last team kita still ada lagi 15 game tak silap. So 15 game tu banyak game. So player mungkin minit permainan tu akan bertambah. Betul. Minit permainan tu akan bertambah. So mana yang jarang bermain, mungkin coach akan buat rotation player. So player kena grab untuk saya. So bagusnya sebab game banyak. So minit permainan tu akan bertambah dan senang untuk head coach kita, head coach kebangsaan kita, coach Kim Bangun kita untuk selected pemain-pemain yang mungkin yang jarang bermain sebelum ni tapi talent, tapi jarang minit permainan. So ini peluang dia lah yang saya nampak positif. Tapi ada juga cakap-cakap yang mengatakan kota pemain import tu terlalu ramai. Jadi persaingan terlalu ketat lah untuk player tempatan. Tapi pernah dilaksanakan juga di Liga Malaysia, kita pernah adakan kota untuk pemain bawah 21, sekurang-kurangnya ada di atas padang. Kau rasa kalau diadakan balik perkara macam tu boleh membantu tak? Kalau untuk pemain import tu saya no comment lah, sebab kalau secara logik akal, kalau setiap pasukan pemain import akan mengambil striker, akan mengambil striker. So di manakah striker tempatan kita? Secara jujur cakap, di manakah striker tempatan kita? Last pun kita tengok bukan striker kita banyak di liga, bukan striker yang banyak skor. Tempat player tempatan kita, midfield yang banyak skor. Antaranya Badrul Batia yang kita nampak yang jadi scorer. So striker kita tak dapat tempat. So kalau boleh kita coaches kalau berani, kalau berani lah, saya tak berani nak cakap sebab saya tak berada di tahap profesional lagi, pasukan profesional. Kalau boleh kita bagi peluang lah kat pemain-pemain muda kita untuk mendapat tempat di bahagian sport department striker tu, sebab dah dimonopoli oleh striker automatik. Betul. Automatik. Once kalau saya ada dana, saya kata tu ambil pemain striker import. Rugi sebab dia boleh skor. Tapi dia punya negatif dia, striker kualiti kita kat mana? Reserve lah. So pergi dekat national team akan jadi struggle sikit. So kalau dia bermain banyak, dapat bermain minit permainan banyak, so situ mungkin advantage bila dia berada di national team. Itu pendapat peribadi saya. And orang memang tahulah coach sinonim dengan pasukan Selangor lah, sebab bekas pemain Selangor. Jadi kalau kita tengok season ni, prestasi Selangor boleh katakan yo-yo sikit. Betul. Cumanya berlaku perubahan positif menjelang hujung musim dan sekarang bekas jurulatih kebangsaan bersama Selangor. Jadi coach melihat perjalanan pasukan Selangor FC dari awal musim sampai ke perubahan yang dibawa ni, apa kemungkinan untuk Piala Malaysia yang boleh dilihat untuk pasukan Selangor FC? Yang kita sedia tahu, bila once Malaysia Cup ni, Selangor ni king lah. Kita antara yang favourite. So sebab kali ni pun kalah mati. So kalah mati ni untuk saya macam-macam boleh jadi. Untuk perubahan daripada segi coaching, pertukaran coaches, saya rasa coach Tan Cheng Ho mungkin dia pengalaman sebab dia pernah bawa Kedah, dia pernah bawa bawa national team. So experience untuk dia conduct Selangor ni saya rasa tak ada masalah bagi dia, sebab dia pernah bawa negeri juga. Dia bukan panjat terus national team patah negeri, lain, itu lain. So dia pernah bawa negeri, so dia tahu culture negara kita, dia punya perangai-perangai pemain. So
dia punya kelebihan dia kat situ yang saya nampak. So saya harapkan Selangor kali ni memang saya rasa tapi yang kita sudah tahu Coach Tan Chee Hong masuk, tim dah ada. Bukan daripada bukan dari pilihan dia sendirilah. Yes, betul, bukan pilihan dia sendiri. So buat masa saya tengok result pun sebelum ni pun baik. So dia boleh buat. So dia akan harungi balance Malaysia Cup ni dengan player yang dah sedia ada. So sesamalah saya rasa Coach Tan Chee Hong dengan staff management lain saya rasa boleh buat. Mungkin ada sesuatu yang akan mengejutkan, kita tak tahu. Tapi saya rasa Selangor akan comeback. Harap-harap Malaysia Cup lah kita tengok Malaysia Cup. Dia macam identiti Selangor dah, Coach. Dia mesti ada, Selangor akan keluarkan pemain-pemain muda yang berbakat. Betul. Macam Coach sendiri sebagai pemain muda yang pernah lahir daripada tim Selangor, waktu tu lagilah star Syukur Ada, Anak Berjaya. So Coach rasa identiti untuk Selangor FC melahirkan player-player muda ni perlu dikekalkan? Untuk saya perlu kekalkan. Perlu kekalkan sebab modern football sekarang laju. Memang laju. Buat Imam pun Social League pun kita tengok laju. Betul. So saya rasa baik kekalkan pemain muda yang berkualiti sebab kita ada lagi feeder team. So tak dapat boleh kita letak dia dekat bawah. So bawah dia kena perform. Macam tu dekat EPL, mana first team dia tak kisah dia harga berjuta-juta, dia tak perform, dia turun bawah. Dia kena perform kat bawah, dia kena bermain kat bawah supaya head coach nak dia balik, supaya dapatkan rhythm game dia yang baik untuk buat naik atas. Saya rasa kena kekalkan pemain muda sebab pace game sekarang memang laju. Saya tak nafikan memang laju, tapi kena acuan daripada coach jugalah. Punya percaturan antara, mungkin ada certain coach dia nak ada senior untuk guide player, ada certain coach, tapi kita akan tengok Perak. Kita akan tengok Perak. Kita akan tengok Perak acuan dia macam mana, sebab kita tahu Tiong Kim pula daripada mana? Coach Tiong Kim daripada produk NFDB, AMD semua. So setahu saya pernah bersama dia. Coach Tiong Kim dia seorang yang berani menggunakan pemain muda. Dengan jadi tak jadi je. Sebab saya pernah bawa dia, saya pernah bekerja dengan dia, saya tahu. So dia tak kira siapa dalam situ. Yang penting aku punya style, kau main. Cuma saya risau, adakah pemain muda kita ni dapat tak ikut culture Coach Tiong Kim ni? Sebab dia memang totally hardcore Germany. Latihan dia pun lain ya? Yes, saya pernah rasa. Tapi kami champion. Ending ni kami champion. Kami kalahkan Thailand 3-0. Kami di dunia pun time tu kami layak pergi ke Nike Cup 1 dunia, kami dapat top 10. So saya rasa bagus dia untuk saya lah. Saya bukan nak bodek ke nak puji, sebab saya pernah bawa dia, saya tahu cara pemakanan macam mana dia jaga, cara tidur, cara training macam mana. Tapi memang hard training. So siapa tak larat, memang mental tak strong, memang takkan boleh duduk bawah dia. Player yang mental strong je boleh duduk bawah dia. Hasil dia kami dapat, kami champion. Separuh hari kami kalahkan Korea. Saya naik lift, saya grouping, kami kalahkan China. Coach Tiong Kim bagi second team main. Kami kalau champion, kami tak cross dengan Korea, kami akan cross dengan tim mana satu lagi saya lupa. Tapi game tu Coach Tiong Kim berani letak first 11 reserve. Dia bagi second team, dia nak bagi budak rasa. Kami kalah 2-1. Dalam lift saya balik, boleh ke besok lawan Korea? Lauk lah korang besok ni, badan besar-besar. Wartawan Malaysia tu, kau down player negara kau sendiri. Cakap depan muka sendiri. Dalam lift tu sebelah. Dek, besok jumpa Korea, badan nak besar. Lauk korang ni. Saya kecil dia, 15 tahun. Saya 15 tahun, lepas tu alhamdulillah saya menang 2-0. Dan dengan lawan Korea juga saya dapat jaringan tercantik Asia. Yes. Tu saya kata, kita kalau jiwa nak menang, mesti pergi menang. Yang kata tim lain bagus, kalau jiwa kita tak besar, tim takkan jadi bagus. Korea yes, besar, memang besar, sizing besar. Tapi jiwa kami nak menang. Memang sekali dia dapat bola, dua pergi, tak boleh main. Alhamdulillah lah, dengan orang cakap apa, semangat yang kami ada time tu, alhamdulillah menang lah, champion. Itu satu kejayaan yang orang ramai tak tahu dan ramai yang dah lupa. Pernah mendapat gelaran gol tercantik di Asia. Asia Pasifik, time tu Asia Pasifik. Yes, jadi coach membuktikan sekarang tak ada apa yang mustahil dalam bola sepak.
Betul, setuju. Macam-macam boleh jadi. Dia dengan tak nak jiwa lah. Jiwa sebab different zaman sekarang gaji bertambah naik. So kena ikut peredaran zaman. So zaman kami pula gaji taklah berapa tinggi tapi hati tu nak main bola. Walaupun gaji besar kami duduk reserve pun rasa bosan sampai minta pergi loan kat negeri lain pun ada juga sebab kita nak main. Sebab dia kalau makan gaji buta ni pun dia tak feel. So macam zaman kami pula bila dapat cup tu yang buatkan kami champion, bukan duit bonus tu yang kami, duit tu bila rasa boleh habis. Kebanggaan tu dekat cup. Cup tu dengan medal tu simpan sampai mati. Sampai anak cucu kita tengok. Itu yang dia punya climax dia. Senang cerita. Climax dia kalau untuk saya lah medal. Bukan duit. Kalau imbuhan duit tu kejap habis. Medal tu kita akan simpan sampai habis, sampai anak cucu kita tengok.